Buletin Didik 22 Mac bersama saya Fazlan Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa berbincang secara berkala dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi menambah baik prosedur operasi standard SOP sebagai usaha mengekang jangkitan COVID-19 di sekolah. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin, terdapat penambahan dalam garis panduan sedia ada sekaligus memberi penekanan kepada keselamatan dan kesihatan warga sekolah. Peranan ketua kelas atau pengawas atau pembimbing rakan sebaya turut diperkasakan untuk bersama-sama memantau rakan-rakan yang bergejala dari semasa ke semasa dan mengingatkan rakan mereka supaya senantiasa mematuhi SOP. Selain itu, KPM turut melaksanakan ujian saringan bergilir COVID-19 bagi murid sekolah rendah di bawah strategi pengujian COVID-19 kebangsaan. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan di Dewan Negara berhubung perancangan KPM menangani jangkitan COVID-19 yang banyak tercetus di sekolah. Dalam pada itu, KPM sentiasa komited dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dapat dijalankan dengan selamat. Dalam pada itu, KPM sentiasa memantau penyertaan murid ketika pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR melalui sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah SPDPR. Dalam tempoh pandemik, khususnya ketika murid tidak dapat hadir ke sekolah bagi mengikuti pembelajaran secara bersemuka, KPM telah menyediakan akses pembelajaran kepada murid melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid. PDPR boleh dilaksanakan melalui 3 pendekatan iaitu secara dalam talian, online, luar talian, offline dan offsite mengikut kesesuaian guru dan murid. KPM memantau penyertaan murid dalam PDPR melalui sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah SPDPR secara masa sebenar real time. Hal ini membolehkan pihak sekolah melaksanakan intervensi yang bersesuaian bagi memastikan penyertaan murid adalah secara optimum. Perkara itu disampaikan ketika menjawab pertanyaan lisan di Dewan Negara pagi tadi mengenai pelaksanaan semula PDPR. PDPR dilaksanakan kepada murid yang bergejala atau positif COVID-19 supaya mereka boleh mengikuti pembelajaran dan tidak ketinggalan. Selain itu, setiap murid dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih selamat. Giat Mara memperkenalkan kursus asas pendek program pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET Junior di institusi latihan itu di seluruh negara. Program di bawah selia Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB ini menyasarkan 5,000 pelajar berusia 12 hingga 16 tahun. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid berkata, menerusi program yang dilancarkan pada 13 Mac lalu, peserta diberikan pendedahan awal terhadap bidang TVET. Program TVET Junior kursus jangka pendek yang boleh disertai pada hujung minggu atau cuti sekolah bertujuan menarik minat pelajar untuk mendapatkan kemahiran. Simple pengetahuan mengenai dengan elektrik, repair ni lah. Pendawaian kecil-kecil yang very simple kat rumah tu. Yang keduanya Maiki basikal. Dia maiki basikal, very simple basikal. Dan dia ada juga masakan kan, yang buat kek. Tambah Datuk Seri Mazir, TVET Junior akan dilaksanakan secara berperingkat di 231 Giat Mara seluruh negara. Seramai 55 pelajar sudah menerima kursus latihan asas TVET di Giat Mara Padang Terap selama 5 hari selepas ia dilancarkan 13 Mac lalu. Peserta turut menerima sijil selepas tamat kursus selain dipilih mengikuti pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Judin berharap pengalamannya di sepanjang perantauan dari Kampung Ketereh, Kelantan hingga ke luar negara sesuai dijadikan panduan dan pedoman kepada bakal guru yang akan mendidik generasi pewaris negara. Katanya, beliau yakin bakal guru di negara ini berada di landasan yang tepat untuk mengukir masa depan pendidikan negara yang lebih gemilang. Datuk Dr. Razzie berkongsi pengalaman beliau itu ketika berkunjung ke Institut Pendidikan Guru kampus Ipoh malam semalam.
Menurut Datuk Dr. Razzie, selepas menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana di Melbourne, Australia, beliau menyambung pembelajaran di peringkat PhD di Canberra. Sepanjang tempoh itu, beliau turut belajar dan menjadi pensyarah di universiti di Sydney dan Hobart. Beliau juga bercerita mengenai cabaran semasa dan masa depan pendidikan serta konsep sekolahku sejahtera. Ini termasuk bidang keguruan khususnya selepas sektor penting itu menerima kesan akibat pandemik COVID-19. Tambah beliau, sepanjang sesi pertemuan itu, bakal guru juga diberi ruang mengemukakan soalan, pandangan dan saranan berkaitan hal perguruan serta bidang pendidikan. Datuk Dr. Razzie yakin semua soalan mereka telah dijawab dan berharap mereka juga akan melakukan yang terbaik. Tambah Datuk Dr. Razzie, beliau berpegang kepada prinsip kerja keras. Beliau yakin dengan keyakinan, kerja keras dan strategi yang betul, guru-guru terbabit akan mampu membuat yang terbaik. Seiring evolusi kemajuan pesat dunia perubatan dan teknologi, Universiti Teknologi Malaysia UTM mencipta evolusi baru dalam pembuatan kaki palsu 3D. Hasil penyelidikan dan kolaborasi pakar kejuruteraan bioperubatan UTM, industri ini bukan sahaja membangunkan produk yang lebih dinamik, malah membantu memberi keselesaan kepada orang kurang upaya. Menurut Ketua Projek dan Pencarakanan UTM, Dr. Muhammad Hanif Ramli, produk inovasi itu boleh dimanfaatkan oleh golongan OKU yang kehilangan kaki di paras bawah lutut dengan harga mampu milik. Teknologi yang baru adalah 3D printing yang kita gunakan dalam 4th Industrial Revolution punya teknologi. Itu lagi jauh bezanya dengan conventional punya method. Yang keduanya adalah material. Materialnya adalah teknologi yang digunakan adalah material itself yang lagi murah dan juga tahan lagi lebih, dianggapkan tahan lagi lebih lama lah. Proses penyediaan soket kaki palsu yang menggunakan teknologi 3D mengambil masa 1 bulan sebelum menjadi kaki palsu yang lengkap. Inovasi ini mampu menjimatkan masa dan tenaga berbanding pembuatan secara tradisional, sekaligus mengurangkan anggaran harga jualan iaitu RM2,500 berbanding RM5,000 bagi satu kaki palsu. Dr. Muhammad Hanif hadir pada majlis penyerahan kaki palsu sempena program tanggungjawab sosial corporate CSR di Fakulti Kejuruteraan UTM Skudai Johor siang tadi. Penerima kaki palsu Muhammad Sabri Ramli, 45 tahun yang kehilangan kaki kanan akibat kemalangan jalan raya 30 tahun lalu, melahirkan rasa syukur kerana memudahkan pergerakannya. Jadi memang saya perlukan yang barulah. Pasal ini dah terlalu lama. Jadi kebetulan pihak UTM panggil, alhamdulillah syukur sangat. Kos kalau kat luar terlalu mahal, tak mampu kita. Sebab saya sini pun mohon daripada bantuan Baitul Mal. Jadi kalau macam gini UTM buat projek ni, ialah kos yang rendah kan. Jadi masih dalam keadaan mampu lah untuk dapatkan kaki palsu baru. UTM juga akan menubuhkan tabung pembiayaan bagi kelestarian projek pembuatan kaki palsu 3D ini agar memberi manfaat kepada golongan memerlukan. ...45,402 anggota polis pelbagai pangkat termasuk pesara di seluruh negara dianugerahkan Pingat Jasa Pahlawan Negara PJPN sebagai penghargaan kepada pengorbanan serta bakti mereka dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Daripada jumlah itu, 16,421 anggota masih berkhidmat, manakala 28,981 lagi terdiri daripada pesara. Dia ada 3 kategori penerima, itu petugas-petugas polis era darurat. Yang pertama, yang berkhidmat 17 Jun 1998 hingga 2 Disember 1999, itu di Malaysia ataupun di Semenanjung Tanah Melayu. Kedua, dari tahun 1992 hingga 17 Oktober 1990
bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dan seterusnya yang kategori ketiga daripada 12 Julai 1948, ini era darurat sehingga 31 Julai 1960 itu untuk Persekutuan Tanah Melayu ya. Jelas Datuk Zaini, baki 3,460 polis yang masih berkhidmat dan 15,451 pesara belum menerima anugerah ekoran kekangan penularan COVID-19. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Istiadat Penganugerahan PJPN peringkat kontingen Negeri Sembilan semalam. Pada majlis itu, 193 penerima menerima anugerah masing-masing terdiri daripada 99 anggota yang masih berkhidmat, manakala 94 lagi adalah pesara. Prihatin dengan nasib 465 murid Sekolah Kebangsaan Desa Bakti Mentakap Pahang yang terjejas akibat banjir tahun lalu, Media Prima Berhad MPB tampil menghulurkan bantuan. Sumbangan menerusi tabung bencana NSTP Media Prima bernilai RM46,500 itu disampaikan siang tadi. Sumbangan bagi membeli pakaian sekolah itu disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif New Straits Times Press Berhad dan Pengarah Eksekutif Operasi Berita dan Editorial MPB Mustafa Kamil Muhammad Janur. Melalui sumbangan ini, MPB berharap ia dapat memberi manfaat kepada murid sekolah terbabit dalam memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar, sekaligus meringankan beban ibu bapa ekoran ramai yang terjejas dan hilang sumber pendapatan dalam bencana banjir baru-baru ini. Sumbangan diserahkan kepada Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Desa Bakti, Nur Akmal Abdul Basir. Ketua keluarga tak dapat keluarlah untuk mencari pendapatan bagi menyara keluarga, seterusnya menyediakan kelengkapan sekolah. Alhamdulillah dengan sumbangan daripada tabung bencana NSTP Media Prima banyak membantu pelajar sekolah SK Desa Bakti lah, dan menceriakan diorang untuk masuk ke sesi baru persekolahan tahun ini. Selain murid sekolah, tabung bencana NSTP Media Prima turut menyalurkan sumbangan kepada golongan memerlukan termasuk mangsa bencana dan bantuan perubatan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Sementara itu, 45 kanak-kanak peserta program Istiqamah Subuh berjemaah 40 hari di Kampung Pengkalan Batu Melaka menerima hadiah basikal semalam. Ia selepas mereka berjaya mengikuti program anjuran Biro Pendidikan, Agama, Dakwah dan Ziarah Kasih Masjid Nur As-Saadah selama 40 hari berturut-turut bermula Februari lepas. Sejak program itu berlangsung, masjid ini tidak pernah sepi dengan pelbagai program pengimarahan melibatkan kanak-kanak dan remaja berusia antara 9 hingga 17 tahun. Sebagai tanda penghargaan pihak masjid kepada pelajar berkenaan yang istiqamah mengikuti program tersebut sejak awal, mereka dihadiahkan sebuah basikal setiap seorang bagi memudahkan berulang-alik ke masjid setiap hari. Alhamdulillah, saya melihat dan saya menghayati program ini daripada masa ke semasa. Bermulanya mereka mula-mula agak bermain-main, lepas tu lama-lama kemudian apabila pengisian dibawa oleh pegawai syarak, mereka terpandu dan mereka saya nampak berdisiplin untuk meneruskan, dan malahan mereka telah berubah daripada maklumat daripada ibu bapa bahawa mereka yang sendiri yang kejut mak ayah untuk datang ke masjid awal subuh. Dan insyaAllah dia bukan saja datang subuh, tapi program baca Yasin, solat Zuhur, solat Asar, Maghrib, Isyak, semua mereka datang waktu jika cuti sekolah ni. Tambahnya, program itu juga sebagai persiapan pihak masjid untuk memastikan rumah ibadat itu sentiasa diimarahkan pada bulan Ramadan tidak lama lagi. Sementara itu, kanak-kanak dan remaja terbabit juga teruja apabila menerima sumbangan basikal berkenaan. Sebelum ni saya nak ke masjid susah lah. Tu ada program Masjid Nur As-Saadah ni, program Istiqamah Subuh 40 hari. Bolehlah saya pergi hari-hari mudah dalam ni. Saya dapat basikal. Terima kasihlah pada pihak pengurus Masjid Nur As-Saadah. Saya dapat basikal, bolehlah mudah-mudah saya pergi masjid. Saya seronok dapat basikal. Malah saya nak pergi masjid, selalu saya jalan kaki. So saya rasa best lah kalau tak ada basikal. Terima kasih pada Masjid Nur As-Saadah. Saya selalunya datang masjid ni setiap hari itulah. Sehari. Lepas tu saya berborak dengan kawan-kawan saya.
Satu, ucapkan terima kasih kepada Masjid Nur Asadah sebab membagi saya kebasikal. Telah pun dilaksanakan di negara ini, khususnya di ibu negara Kuala Lumpur. Di Rom, Itali juga berkenaan pertanian, permohonan untuk menjadi petani bandar semakin meningkat. Perubahan itu semakin ketara ketika Perintah Kawalan Pergerakan mula dikuatkuasakan di Itali tahun lalu berikutan pandemik COVID-19. Petani terlibat menganggap ini peluang terbaik untuk mereka keluar bersosial. Melaluinya, mereka tidak lagi terkurung dalam rumah. Mereka yakin di kawasan pertanian yang diusahakan mereka, udara persekitarannya lebih bersih. Di sini mereka dapat berbual dengan rakan petani lain tanpa rasa bimbang. Jaraknya juga jauh lebih selamat, antara 30 hingga 50 meter. Setiap lot tanah boleh diusahakan oleh sebuah keluarga atau lebih. Peserta cuma perlu mematuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak Bandaraya Rom selaku pemilik tanah. Di pihak peserta, mereka cuma perlu menyerahkan pelan mengenai tujuan utama projek mereka. Kerja penanaman boleh dimulakan selepas projek diluluskan oleh pihak berkuasa Bandaraya Rom. Projek membabitkan kawasan terbiar dan mula diusahakan sejak tahun 2013. Sehingga kini sebanyak 121 lot tanah dan anggaran 300 persatuan mengambil bahagian dalam bidang pertanian di pinggir Bandar Rom. 20% daripadanya diperuntukkan khas kepada persatuan yang terlibat dalam aktiviti sosial atau yang mempromosikan matlamat sosial. Contohnya seperti mereka daripada institusi kesihatan mental awam yang menggunakan pertanian sebagai kaedah terapi. Kenya kini memfokus kepada membangunkan sumber air bawah tanah bagi mengatasi masalah kekurangan air akibat musim kemarau. Mengikut laporan, sudah berbulan negara itu tidak hujan. Projek diharap dapat mengubah nasib penduduk Kenya. Di Kampung Mangulu, sebuah kawasan pedalaman di daerah Kuala, penduduknya sudah tidak perlu lagi berjalan 3 km bagi mencari air di sepanjang tebing sungai yang sudah pun kering. Bagi menjumpai air, mereka cuma perlu menggali 30 meter di bawah permukaan tanah. Telaga pam digerakkan dengan tenaga solar dan penduduk boleh mengambil air secara percuma. Pakar beranggapan kaedah ini lebih menjimatkan berbanding kos mengambil air melalui empangan. Tambahan pula, air di empangan cepat menyejat ketika musim panas. Mengikut laporan, air bawah tanah juga boleh disalurkan untuk kegunaan pertanian dan penternakan. Hasilnya, penduduk di Kuala kini tidak lagi perlu membuang masa berjalan kaki sehingga 3 km setiap pagi bagi mencari air. Dan pada sebelah petang, mereka sekali lagi terpaksa keluar rumah bagi mengulangi perkara yang sama. Beberapa bandaraya utama dunia meletakkan ikon senyum pada beberapa mercu tandanya. Langkah diambil sebagai tanda sokongan kepada Hari Kegembiraan Antarabangsa, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada masa yang sama, ia juga sebagai tanda solidariti dengan penduduk Ukraine. Bagi tujuan itu, ikon senyum atau kebiasaannya dikenali sebagai The Smiley diwarnakan dengan warna bendera Ukraine. Di New York dan Los Angeles, Amerika Syarikat, pengunjung turut mengambil kesempatan bergambar dengan ikon senyum gergasi yang dipamerkan di bangunan utama bandaraya itu. Projek diuruskan oleh The Smiley Company di bawah inisiatif 2022 Kegembiraan untuk Semua Ukraine. Bandaraya lain yang turut melakukan perkara sama termasuk London, Berlin, Paris, Rio de Janeiro, Rom dan Sydney. Selaras dengan langkah ini, syarikat kepada pemilik ikon itu turut memberi sumbangan kepada beberapa pertubuhan kemanusiaan yang menyokong Ukraine. Sedikit laporan sukan. Masih ada kejutan yang dilakukan pemain badminton negara Lee Zijia walaupun gagal mempertahankan kejuaraan All England yang berakhir pada Ahad lalu. Ia selepas Zijia mencatat kepantasan 397 km sejam ketika melakukan smash semasa bertemu pemain India Lakshya Sen pada peringkat separuh akhir. Lebih mengejutkan apabila Zijia melakukan itu dengan pukulan smash kilas. Mengikut catatan yang dipamerkan semasa perlawanan itu, pukulan smash Zijia mencatat kepantasan 372 km sejam.
Ini membantu Zija untuk mendahului Lakshya 5-4 dalam game ketiga. Menuju ke mata 16 berbalas 12, Zija memperbaharui kepantasan smashnya kepada 397 km sejam. Catatan itu bagaimanapun masih kurang 3 km sejam daripada rekod smash 400 km sejam di All England. Yang pasti di sebalik kepantasan yang dipamerkannya, ia masih belum cukup buat membantu Zija apabila tewas 21-13, 12-21, 21-19. Baiklah, mengakhiri buletin didik malam ini, saksikan pelbagai spesies burung di sebuah tasik berhampiran Sungai Ninjiang, wilayah Jiangxi, Timur China. Ia sebahagian daripada proses mula jadi kumpulan burung itu sebelum berpindah ke tempat lain, sama ada bagi tujuan untuk berehat atau beranak. Dengan itu, saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.